Noh Haji Omar, sila. Terima kasih Datuk Seri Yang Dipertua. Sebelum Menteri menjawab soalan nombor 5, saya nak ambil kesempatan untuk mengucapkan taziah kepada Yang Berhormat Datuk Nurul Kasnon, Timbalan Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komuniti yang juga merupakan ahli Parlimen Sungai Besar, di mana ibunya telah meninggal dunia malam tadi. Terima kasih. Ya, sila. Terima kasih Tuan Ketua, Datuk Seri. Izinkan saya untuk memberikan jawapan kepada pertanyaan Yang Berhormat Tanjung Karang yang menyentuh mengenai isu ASEAN dan AS. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, sidang kemuncak ASEAN ke-26 yang telah diadakan pada 26 dan 27 April 2015 baru-baru ini di Kuala Lumpur dan Langkawi telah membincangkan pelbagai isu ke arah pengukuhan kerjasama serantau, termasuklah hubungan luar serta hala tuju masa depan ASEAN. Isu kegiatan militan AS adalah juga antara topik yang dibincangkan oleh para pemimpin ASEAN. Malaysia melalui Kementerian Luar Negeri sentiasa memastikan hubungan kerjasama yang kukuh bersama ASEAN dalam menangani isu ancaman Islamic State IS di rantau ini. Sewaktu pemukiman Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN di Kota Kinabalu pada 26 Januari 2015, Menteri-Menteri Luar ASEAN telah mengeluarkan satu kenyataan bersama, ASEAN Foreign Minister Statement on the Violence and Brutality Committed by Extremist Organizations in Iraq and Syria. Dengan izin Yang Ketua, yang mengutuk tindakan keganasan di Iraq dan Syria. Selain itu, pemukiman ini juga telah memperbaharui komitmen ASEAN untuk membantras kebangkitan radikalisasi dan keganasan melampau melalui pendekatan gerakan kesederhanaan atau Global Movements of Moderates dan pelaksanaan konvensyen dan plan komprehensif ASEAN mengenai pencegahan keganasan. Sewaktu sidang kemuncak ASEAN ke-26 di Langkawi pada 28 April 2015 baru-baru ini, para pemimpin ASEAN juga telah berbincang secara mendalam mengenai isu ancaman IS ini. Kemuncak perbincangan tersebut, para pemimpin ASEAN telah memperakukan deklarasi Langkawi mengenai pergerakan kesederhanaan global yang menekankan kepentingan kesederhanaan dalam menangani isu ekstremisme dan radikalisme. Untuk maklumat Dewan Yang Mulia juga, semasa mesyuarat Menteri Pertahanan ASEAN pada bulan Mac yang lalu, majoriti negara-negara anggota ASEAN menyokong cadangan penubuhan unit khas mengenai keselamatan rentas sempadan, iaitu Pasukan Pengaman ASEAN atau ASEAN Peacekeeping Force sebagai persediaan menangani ancaman dan penularan pengganas khususnya IS. Malaysia selaku pengerusi mesyuarat Menteri-Menteri ASEAN mengenai jenayah rentas sempadan akan menganjurkan sekali lagi mesyuarat Menteri-Menteri ASEAN mengenai jenayah rentas sempadan ke-10 dan mesyuarat khas Menteri-Menteri ASEAN mengenai kebangkitan radikalisasi dan keganasan melampau pada 28 September hingga 2 Oktober 2015 di Kuala Lumpur yang akan turut membincangkan mengenai isu pemadangan manusia. Dalam membincangkan mengenai ekstremisme dan radikalisme ini adalah perlu bagi kita untuk mengkaji punca sebenar atau root cause masalah ini. Jika diteliti, kebanyakan mereka yang tertarik dengan pergerakan IS adalah mereka yang merasakan terpinggir dan tidak mempunyai harapan dalam kehidupan seharian. Disebabkan itu, kerajaan merasakan adalah perlu untuk mengatasi masalah ini dengan antara lain membangunkan keupayaan ekonomi mereka. Ini termasuklah dengan memberikan penekanan terhadap pembangunan ekonomi secara keseluruhan, termasuk membangunkan kemudahan prasarana. Dalam hubungan ini, Malaysia bersedia berkongsi pengalaman kita mengenai pembangunan ekonomi negara kita dengan negara-negara anggota ASEAN yang lain
seperti menerusi proses transformasi ekonomi yang dilakukan oleh Kerajaan Barisan Nasional. Adalah diharapkan dengan terbangunnya ekonomi, ia akan memberi harapan baru agar masyarakat dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dan menjauhi gejala-gejala seperti AS dan kumpulan-kumpulan pengganas yang lain dan mereka tidak lagi merasakan terpinggir. Sekian, terima kasih. Ya, Tanjung Karang. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Dengan jawapan yang diberi tadi jelas menunjukkan bahawa usaha-usaha telah pun dibuat di peringkat ASEAN untuk mengatasi masalah AS. Persoalannya hari ini ialah bagaimana tindakan kita mengenai pendatang-pendatang asing yang kita sudah maklum hari ini di negara kita sudah sampai ke tahap yang kritikal. Ramai pendatang asing datang. Dan juga Kementerian Luar Negara telah pun diberikan mandat untuk mengatasi masalah ini. Tadi Yang Berhormat mengatakan bahawa salah satu sebab tertekannya, salah satu punca mereka yang terpengaruh dengan AS ini mungkin adalah kehidupan mereka ini, ekonomi mereka tertekan dan sebagainya. Hari ini kita lihat ramai pendatang-pendatang asing datang dan hari ini juga isu Rohingya sebagai contoh, di mana mereka terpinggir dan tertekan dan di atas dasar kemanusiaan kita pun memberi bantuan. Dalam kita memberi bantuan dan juga dalam kita nak mengatasi masalah pendatang asing, apakah langkah yang diambil di peringkat ASEAN untuk memastikan bahawa pendatang-pendatang asing yang datang ke Malaysia ini, mereka ini tidak terlibat ataupun bersih dari pengaruh-pengaruh IS ini? Terima kasih. Ya, sudah. Terima kasih, Tuan Ketua. Saya nak jelaskan pertama yang seperti saya katakan tadi, usaha-usaha memang telah kita lakukan melalui semua kementerian-kementerian luar dalam negara-negara ASEAN. Kita membincangkan bagaimana caranya dan berkongsi pengalaman. Seperti yang telah saya jawabkan tadi, apa yang kita buat, kita telah pun berbincang dengan negara luar supaya mereka dapat mengikuti tauladan di mana kita dapat membangunkan negara supaya memberikan harapan baru kepada mereka yang mungkin merasakan diri mereka terpinggir. Itu jawapan saya tadi. Maka sebab itu, apabila ramai yang datang sebagai pendatang tanpa izin ke dalam negara kita, kita mahu melihat juga apakah masalah yang kita tangani bersama itu tidak diikuti oleh negara-negara yang bersama dalam perbincangan kita. Dan kalau tidak, mengapa isu ini terjadi? Itu yang saya sebutkan tadi. Root cause-nya adalah untuk menentukan bahawa mereka itu datang membawa masalah AS, membawa masalah kehidupan, ataupun membawa masalah lain yang boleh menyebabkan masalah dalam negara kita. Maka sebab itu, hari ini sebagai contohnya, kita telah berbincang dengan Menteri Luar daripada Indonesia dan Thailand untuk melihat bagaimana untuk kita menyekat daripada pendatang-pendatang asing ini masuk ke dalam negara kita, dan kepada mereka yang sudah pun ada dalam negara, bagaimana untuk kita melihat supaya mereka ini dapat kita kembalikan ke negara asal, dan ketiga, nak menentukan bahawa tidak ada pengikut-pengikut ekstrim yang seperti pengganas IS dan sebagainya ada bersama mereka dalam kumpulan yang datang ke dalam negara kita. Maka kerjasama itu kita buat bukan hanya dalam negara-negara luar negara ASEAN, tetapi juga negara-negara di seluruh dunia membincangkan perkara yang sama. Dalam United Nations Security Council juga, kita juga membincangkan masalah ini untuk melihat bahawa segala isu ini dapat ditangani bersama, bukan hanya di peringkat ASEAN, tetapi juga di seluruh dunia. Terima kasih, Tuan Ketua. Ya, sila. Terima kasih, Datuk Yang di-Pertua. Setakat April 2015, didapati ada kira-kira 70 orang bekas anggota tentera Malaysia yang kenal pasti terlibat dalam aktiviti kumpulan militan seperti IS ini. Soalan saya ialah, sejauh manakah ketegasan pihak kementerian dalam memantau, mengekang dan seterusnya menghukum mana-mana pejabat awam yang terlibat dengan aktiviti militan ini
khususnya anggota tentera seperti polis sebagainya, demi mengekalkan kepercayaan umum terhadap integriti pasukan keselamatan negara. Terima kasih, Datuk. Tuan Ketua, masalah kalau dalam negara, masalah ini adalah di bawah Kementerian Dalam Negeri. Tapi di peringkat luar negeri, kementerian saya adalah mencari maklumat-maklumat sama adakah rakyat Malaysia yang keluar daripada negara ini sama ada melalui melancong ataupun apa saja untuk melihat sama ada mereka ini benar-benar ada terlibat dalam aktiviti-aktiviti pengganas. Kalau dalam negeri, kita berikan maklumat itu kepada Kementerian Dalam Negeri dan mereka lah yang akan mengambil tindakan supaya apa saja yang dilakukan menyalahi undang-undang akan kita bawa ke perhatian mereka yang sepatutnya menghukum apa saja yang patut dihukum di atas segala kesalahan yang dilakukan. Terima kasih, Tuan Ketua.